Okey, jom kita, kalau tak dengar, mustahil tau untuk saya senyap dalam masa yang lama. So kalau korang tak dengar, korang kena jerit cakap tak dengar. Saya suka bercakap, jadi mesti saya akan bercakap. Okey, so hari ni kita sambung. Saya ingat saya nak habiskan dengan segera lah. Sel elektrolisis. Tapi tak tahulah boleh cepat ke tidak. Okey, so sila lihat pada buku teks kamu. Muka surat apa mana dah ni sebenarnya? Leburan sudah. Okey, kita lihat muka surat 37. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Okey. Faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Mana? Okey. Okey, boleh nampak ya skrin tu? Nampak. Alright. Okey, jadinya kita nak masuk hari tu minggu lepas. Okey. Kita dah pergi kepada leburan. Leburan plumbum 2 bromida. Okey, saya nak kamu lihat betul-betul. Boleh ada juga lihat juga dalam buku teks muka surat 36. Okey, kita tengok buku teks muka surat 36. So, saya nak kamu fahamkan perkataan leburan. Okey. Bila dia adalah leburan, so kamu kena tahu leburan ni tak ada terlibat langsung unsur air. Bila kata leburan, satu benda tu saja dia melebur. Leburan pen, maknanya pen itu sahaja. Ada sebatang pen, panaskan kuat-kuat, pen tu akan melebur. Leburan besi, ferrum sahaja. Okey. Tapi kalau dia kata dia gantikan perkataan leburan di sini dengan larutan, dah ada perubahan. Okey, lihat betul-betul. Bila dia kata leburan plumbum 2 bromida, so kita pecahkan plumbum 2 bromida tu dia jadi Pb2 plus dengan Br minus. Itu leburan. Okey, kalau dia kata leburan natrium klorida, so maknanya ada ion apa? Kalau natrium, leburan natrium klorida, ada ion apa? Natrium dengan klorin. Yes, klorida ya sebutnya? Klorida. Okay, good. So, kalau leburan dua tu saja. Tapi bila larutan, dia ada tambahan ion H plus dan OH minus. So kena perhatikan dia sebut di depan tu leburan atau larutan. Okey, untuk recall balik, bila leburan apa adalah antara Pb2 plus dan Br minus. So kita tengok anion pergi ke anode. Siapa anion ni? Cas negatif. Siapa cas negatif? Br minus. Tak ada persaingan. Okey, sebab tak ada larutan dalam tu. So Br minus sahaja dia akan pergi ke anode. Pb2 plus akan pergi ke katod. So setengah persamaan, so macam biasalah. So bila ni Br minus yang terlibat, di anode mesti hilang elektron loose. Di katod dia mesti gain. Okay. So bila nampak dekat sini Br2, so gas perang. Kemudian kat sini Pb pepejal kelabu. Hasil akhir tengok nama dia bromin. Tengok nama dia plumbum. Penerangan kena sebut berdasarkan setengah persamaan. Dua ion bromida membebaskan dua elektron membentuk satu molekul bromin. Okey, jadi siapa yang berada di anode tidak balas pengoksidaan. Siapa di katod penurunan. Nanti kamu boleh buat perlahan-lahan lah. Okey, kita masuk kepada yang seterusnya. Faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis larutan aqueous. Okey, so biasanya bila leburan, dia memang akan bagi contoh leburan plumbum 2 bromida. So saya yakin
kalau dalam soalan keluar, dia takkan tanya leburan lain. Leburan plumbum 2 bromida. Sebelum-sebelum ni pun dia tak pernah tanya leburan yang lain. Okey. Jadi tadi saya dah kata satu leburan, satu larutan. Okey, sekarang kita nak tengok kalau ianya larutan. Kalau larutan, kita tak boleh main terus sahaja nak buat. Okey, kita kena tengok faktor-faktornya. Yang pertama, nilai E naught, kepekatan dan jenis elektron. Okey, kenapa kita nak tengok faktor-faktor ni? Okey, yang pertama. Okey, beza dia kalau tadi leburan, dia tak ada pilihan. Ada PB2 plus, ada BR minus. So kita tahu BR minus pergi anode, PB2 plus pergi kathode. Tetapi bila ianya adalah larutan, okey, sekejap ya, siapa ni masuk? L. Okay, hi L. Okay, so bila ianya larutan, dia ada penambahan H plus dan OH minus. Contohnya Na plus, Cl minus. So dia ada H plus, OH minus. Sekarang ada dua yang akan pergi ke anod. Berbeza dengan larutan tadi. Berbeza dengan larutan. Berbeza dengan leburan. Okey. Kalau larutan ada dua. Okay, so kalau lihat di sini. So ada dua jenis yang akan pergi ke kathode. Jadinya bila ada dua kita kena memilih. So ion yang bergerak ke anod bergerak sajalah. Tapi siapa yang akan terpilih? Kita akan tengok faktor-faktornya. Okey, ibaratnya macam ni lah. Ada naik motor. Kamu naik motor, ni motor. Macam ni ke motor? Ada bakul. Yo, macam kereta seorang jadi motor. Okey, ni motor. Kamu pun bawa lah gede sini. Okey. Lepas tu kamu pun offer. Okey, boleh naik. Tapi penumpangnya ada dua orang. Kata yang bawa motor ni adalah Yasmin. Okey, yang tunggu kat luar ni L dengan Nasuha. Okey, ada dua yang tunggu. So Yasmin kena memilih, tak boleh naik tiga-tiga. Oh, mentang-mentang Nasuha kecil, Yasmin kecil, dia nak naik sekali. Tak boleh, kena pilih. Kena pilih. So Yasmin pun nak pilih. Oh, okey, aku nak pilih siapa yang nak naik motor hari ni berdasarkan faktor siapa paling boleh buat muka paling comel. Jadi pun masing-masing buat muka paling comel. Okey, yang menang Nasuha. L dia tak senyum. Jadinya Nasuha naik. Okey, Nasuha naik. L kena tinggal. Sebab apa? Sebab Yasmin pilih faktor buat muka paling comel. Lepas tu Yasmin datang lagi. Okey, dua orang ni. Kali ni nak tengok pula faktor siapa pakai tudung paling cantik. Okey. L pula menang, L pula naik. So berdasarkan faktor. Tapi kalau hari itu ada L seorang aja, Yasmin tak payah pilih lah dah. Tak ada orang lain lah dah, Yasmin kau je lah. Kau naik. Menang tanpa bertanding. So itulah yang berlaku pada leburan dan larutan. Leburan ni ibaratnya menang tanpa bertanding lah. BR minus tertarik ke anod. BR minus juga yang akan terpilih untuk dinyah cas. Berbanding dengan kalau larutan, yang tertarik ada dua. Sebab dua-duanya ni ada anion. Cl minus pun tertarik, OH minus pun tertarik. Tertariklah nak pergi ke anod ni. Tapi anod boleh pilih satu sahaja. Siapa yang akan dia pilih? Ada faktor-faktor tertentu. Siapa menang, terpilih. Okey, jadi kat sinilah sekarang ni kita nak masuk faktor yang mempengaruhi elektrolisis. Faktor pertama. Okey, harap jelas ya? Macam mana tiba-tiba ada wujud faktor ni? Okey.
Faktor yang pertama, faktor nilai E not. Nilai elektrod, keupayaan elektrod piawai. Okay. So, kalau N not-nya lebih negatif atau kurang positif, dalam erti kata lain, dia paling atas lah, akan lebih mudah dinyah cas. Okay. Manakala katodnya mesti kurang positif. Dia akan, anode akan berada paling atas, katod akan berada paling bawah. Kita kena tengok nilai E not. Ataupun kalau dia mention pasal kepekatan. Dia kata hari ni kita gunakan larutan natrium klorida pekat. Dia dah beritahu pekat. So kita akan tengok macam mana, siapa yang akan terpilih. Ataupun hari tu dia kata hari ni kita gunakan elektrod luar biasa. Dia tak kata luar biasa. Tapi kalau yang biasa tu contohnya kita akan pakai karbon, grafit. Tapi kalau yang luar biasa, kuprom. Tu luar biasa. Argentum. Kalau dia tak mention apa-apa tu biasa. Okay, yang luar biasa kuprom atau argentum. Okay, jadi itu abaikan dulu. Kita pergi terus kepada ni, tengok eksperimen ni. So ini adalah eksperimen dia. Okay, kita tengok larutan kuprum 2 sulfat elektrolisis. Kenapa ada tabung uji terbalik ni? Siapa tahu? Siapa tahu? Kenapa ada larutan tabung uji terbalik? Dengar tak suara saya? Dengar. Tapi saya tak tahu sebab apa. Lepas ni ingat ya, kalau ada tabung uji terbalik ditelangkupkan macam tu adalah untuk kumpul gas. Kita pun tahu gas ni dia bebas, zarah-zarah dia rawak. Jadi dia akan pergi mana-mana nanti kalau kita tak kumpul. Jadinya kita buat begini supaya kalau ada gelembung gas tu dia akan terkumpul saja dekat dalam ini. Okey, so tu tujuan dia. Maksudnya dia dah expect dah kedua-dua hasil di anod dan katod akan dapat gas. Jadi dia dah buat begitu. Okey, so macam ni lah. Tengok sekarang kamu kena belajar lihat prosedur. Okey, tuangkan. Tengok dia tak ada buat sediakan, dah buat lukis gambar rajah tak ada pun tulis. Sediakan radar seperti gambar rajah, tak ada. So perhatikan ayat dia. Tuangkan larutan apa, mesti ada mention kepekatan hingga setengah penuh. Maksudnya kena tepat. Tuang, ada kata kerja, ada dia punya kepekatan, ada kuantiti. Isikan 2 tabung uji, okey, dengan larutan kuprum 2 sulfat sehingga penuh. Mula-mula diisi dulu, lepas tu baru dia telangkupkan. Itu teknik lah. Macam kamu main gayung tu letak kat dalam tu, nak telangkupkan lah, macam tu lah tu. Okay, supaya dalam tabung uji ni juga ada berisi larutan. Kalau kamu main telangkup je macam tu, kalau kamu nanti kamu buat sendiri eksperimen dalam bilik air. Kamu ambil cawan kosong, kamu telangkupkan dekat dalam baldi berisi air. Okey. Okay, kamu akan dapati kalau kamu tak isi dulu cawan tu dengan air, cawan tu akan kosong. Siapa pernah buat macam tu? Kita tak pernah main air dalam bilik air? Pernah. Dekat kola. Kan? Jadi kalau kamu tak nak bagi dalam cawan tu kosong, kamu kena isi dulu cawan tu dengan air, baru kamu telangkupkan cepat-cepat. So dalam tu dia ada larutan lah, ada air. So macam itulah juga caranya. Kena isikan dengan larutan yang sama ya, dan telangkupkan dalam sel elektrolisis. Ini kita panggil sel elektrolisis. Memang ada sel dia ni. Memang ada sel dia ni, berlubang lah bawah ni untuk letak elektrod, sambung dengan wayar. Okey. Kemudian ni sambungkanlah kepada Swiss, emitter dan bateri, sambung dengan wayar penyambung. Tujuannya melengkapkan litar. Hidupkan Swiss, mesti ada rekod. Paling penting word rekod. Kamu tak ada perkataan rekod, semua daripada 1 sampai berapa bla 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 ni kosong markah. Okey, rekod. Kemudian lakukan ujian pengesahan. Tujuan ada ujian pengesahan nak pastikan gas apa ni dekat anod, gas apa dekat katod. Okey.
So kita lihat kat sini macam mana nak buat. Dia kata larutan. So kena faham bila larutan, mula-mula sekali kamu kena tengok. Dia kata nyatakan ion-ion yang hadir dalam larutan aqueous, larutan kuprum 2 sulfat. Okay, kita buat kat sini. Okay. So nyatakan ion yang hadir. Saya suka kamu buat jadual. Okay, dia adalah larutan kuprum 2 sulfat kan. So sebelum kamu buat begitu, okay, kamu buat macam ni dulu. Di sini anode, di sini kathode. Okay. Ion apa yang hadir di anode? Anode tadi kuprum 2 sulfat. Okay, kuprum 2 sulfat. So dia ada ini. Lepas tu dia larutan. Dia ada H plus, OH minus. Siapa tak faham mana saya dapat benda ni? Mana datang Cu2 plus, SO4 minus, H plus, OH minus mana datang? Daripada anode anode dengan kathode yang dekat tu. Oh, tidak. Okay. Larutan kuprum yang ini, ion-ion tu semua memang dalam larutan kuprum 2 sulfat. Okay. So ini, katalah kalau dia mention dalam ni adalah larutan natrium klorida. Okay, so kamu kena bayang dekat dalam ini, dalam larutan tu, okay, sebab warna biru, dalam larutan tu ada Na plus, ada H plus. Okay, hai Azli, lewat masuk hari ni. Okay, ada Cl minus, ada OH minus. Dia memang ada. Cuma kita tak nampak. So banyaklah benda ni. Ada Na plus, ada H plus, ada Teacher. Cl minus. Ya. Saya ada masuk kelas hari tu cakap, cikgu tu cakap kalau ada larutan dia sebabkan air H2O. Ya, betul. Sebab tu tadi kalau dia leburan, H plus dengan OH minus tu tak ada. Okay. Kalau dia leburan, H plus dan OH minus tak ada. Tapi since dia adalah larutan, so adalah benda tu. Jadinya, dari mana tadi datang Cu2 plus SO4 ni? Itu adalah datangnya daripada larutan kuprum 2 sulfat. Sebab tadi kan dia cakap larutan kuprum 2 sulfat. Larutan. So pecahkanlah benda ni. Cu2 plus, SO4 minus, H plus, OH minus. So tahu yang mana datang ni? Okay. Alright. So kemudian barulah pecahkan. Ion yang hadir. Hadir. Hadir ya, hadir tu datang. Anode. Anode maknanya dia menarik anion. Anion ni siapa? Negatif. So kamu tengok dekat sini siapa yang negatif? SO4 dengan OH. Okay, betul. Kena sebut habis ya. SO4 tu minus dan OH minus. Jadi tulis dekat sini ion SO4 tu minus dengan ion OH minus. Kemudian siapa yang hadir di kathode? Kuprum 2 sulfat dengan H plus. Tak ada kuprum 2 sulfat dah. Cu2 plus, H plus. Okay, very good. Siapa tadi tu? Yasmin ke? Cu2 plus dengan ion H plus. Okay, betul. Okay, jadinya itu yang hadir. Okay. Sekarang kita kena tengok pula ion yang terpilih. Okay, yang terpilih berdasarkan faktor. Okay, tengok faktornya apa. Okay, kalau dalam soalan yang tadi ni, soalan yang kita tengok kat buku teks ni, dia cakap larutan ni kepekatannya 0.1 mol DM padu. Maknanya pekat ke tak pekat ni? Sampai berapa cikgu? 0.1. Pekat. Pekat. Siapa kata pekat? Saya. Saya nak mengatakan berbeza. Tak pekat.
Tak pekat. Okey, lagi? Yang lain? Tak tahu. Tak pakai. Tak pekat. Pekat. Sebab dia atas 0.01 mol. Okey, kita tengok di sini ya. Alright. So kita tengok dulu. So tengok kat sini gambar rajah ni. Sebelum kita tengok pekat, tak pekat, pekat, tak pekat. Okey. Lihat di sini. Anion bergerak ke anod. Ini adalah fakta yang perlu kamu hafal lah. Ingat. Anion bergerak ke anod. Mana highlighter? Okey. Anion bergerak ke anod dan cation akan sentiasa bergerak ke kathod. Okey. Dia kata dia menggunakan elektrod karbon. Tukar lagi pad. Menggunakan elektrod karbon. So apa yang berlaku di sini? So ini lihatlah kat sini ada SO4 2 minus. Okey, dia dah bergerak lah ni ke anode ni. Semua dah betul lah dah. Okey, kemudian okey, dia terus bagi pemerhatian. Nanti dulu ya. Saya tak nak kamu gaduh kat anak pekat tak pekat. Okey. Pemerhatian gelembung gas tidak berwarna. Maknanya oksigen terhasil. Oksigen terhasil. Sebab tu tadi dia kumpulkan tadi tu dia telangkupkan tu. Kemudian pepejal terang terenak. Okey. Alright. Jadinya untuk larutan kuprum 2 sulfat ni tadi 0.1 mol dianggap tidak pekat. Okey. Okey. Sekiranya ianya tidak pekat, kalau tak pekat, apa istilah tak pekat? Kalau kamu buat air oren tak pekat, mana yang banyak? Airnya ke orennya banyak? Air banyak. Okey, betul? Airnya banyak. So kamu rasa-rasa antara ion SO4 2 minus dan OH minus, yang mana mewakili air? Yang mana? OH minus ke SO4 2 minus yang mewakili air? Yang mana? Yang mana yang mewakili air? OH minus atau SO4 2 minus? Tahu tak? OH minus. Betul. SO4. SO4. Okey. Okey, kalau kamu kata ni, okey, macam mana dia nak kata? Kamu buat air oren. Tak pernah buat air Azli. Okey, kamu buat air oren. Kalau kamu buat air oren yang pekat, kamu akan letak airnya sikit aja. Orennya habis satu parti, satu botol tu. Maknanya majoriti dalam ni orennya aja, partinya. Oren banyak. Airnya sikit. Sama juga macam ini. Ion SO4 2 minus. Analoginya. Jadi kalau dia kata ini bukan larutan pekat, so yang terpilih adalah ion OH minus. Kerana ion OH minus tu lebih banyak. Okey? Manakala di kathod siapa? Macam mana kita nak tahu siapa OH minus, siapa yang terpilih? Berdasarkan apa? Kalau dah bukan faktor kepekatan, okey, kita lihat balik pada buku teks, faktornya ada 3. Okey? Faktornya ada 3. Nilai E0, kepekatan dan juga jenis elektrod. Andai katalah ia bukan faktor kepekatan, maknanya bukan pekat lah, larutan tu cair. So bukan faktor kepekatan, pangkah. Jadi nilai E0 yang akan terpilih. Elektrod karbon biasa. So kita tak tengok faktor elektrod. So kita akan tengok faktor nilai E0. Jadi bukalah dekat muka surat berapa tu untuk tengok nilai E0 pada muka surat berapa tu kat buku tak sama tu. 24. Okay. So kamu akan lihat dekat muka surat 24 antara ada tak kat situ? Antara OH minus dengan
Tadi apa lawan dengan apa? Cu dengan SO4 2 minus. Ada tak? Ada. Okay. So nampak tak dekat tu? Kau tak nampak saya tunjuk ni? Muka surat 24. Jumpa tak? Jumpa tak? Saya tak jumpa kat sini. Okay, ni. So kamu lihat dekat sini, kamu bezakan dekat anode tadi. Okay, bezakan di anode tadi OH minus dengan satu lagi apa tadi? SO4 2 minus. Kita tahu untuk terpilih adalah yang berada paling atas. So OH minus yang akan terpilih. Sebab itulah ion OH minus. Okey. Manakala di katod, pertandingannya adalah antara Cu2 plus dan H plus. Tengok dekat sini. Cu2 plus, mana Cu2 plus? Cu2 plus kat sini. Dengan H plus, mana H plus? H plus ini. Okey. Manakala kalau di katod, siapa paling bawah dapat? Okey? Boleh jelas? Jelas. Okey. Jadinya di sini yang akan terpilih adalah ion Cu2 plus. Okey? Gitu. Kemudian bila kita nampak ion yang terpilih, kita buat setengah persamaan. Setengah persamaan. Okey. Setengah persamaan, kalau kamu tak ingat, dia kena hafal lah. Tengok dekat sini, saya dah kata dah, kalau dekat anode, terbalikkan persamaan tu. So dia akan jadi OH minus, kemudian akan menghasilkan oksigen, air, dan 4 elektron. Okay, so kita imbangkan, dia akan jadi macam ni lah. Okay. Okay, kita tengok sini, O2 tambah 2H2O tambah 4 elektron. Salah yang saya buat. Okay. Okay, so ingat, di anode yang atas terpilih. Di katod, siapa yang paling bawah terpilih pada E node. Di anode, kamu terbalikkan persamaan. Di katod, follow saja persamaan tu. So, Cu2 plus mana? Ni, follow saja persamaan Cu2 plus tu. So, sini Cu2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Okay? Jadi nampak siapa yang ada di sini, dia berada di depan ni. Siapa yang ada di sini, dia berada di depan ni. Okey. Kemudian pemerhatian. Pemerhatian dia, kamu tengoklah berdasarkan ni. Hasilnya ni. Hasilnya ni ada oksigen dan air. Air susah nak kesan. So kita akan nampak gelembung gas. Itu pemerhatian. Manakala sini kita tahu kuprum. Kuprum biasa warna apa? Perang. So pepejal perang. Okey, kalau dia suruh namakan hasil, okey, barulah kita namakan gasnya gas oksigen. Pepejal perangnya apa? Pepejal kuprum. Okey? Boleh? Okey. So kita tengok dekat situ pada buku teks kita patah balik muka surat 30, 40. 41 ni tadi. Okey. Itu adalah 41 pula. Muka surat 38. Okey. Okey. So bolehlah jawab soalan dekat situ. Perbincangan nyatakan ion yang hadir dalam larutan kuprum 2 sulfat. Apa dia? Mana tak keluar ni? Okey, ada soalan?
Okay. Betul Betul Okey, kita dah selesai untuk E-note. So kamu boleh tengoklah kat situ dalam buku teks kamu tu. So ni tadi kita dah jawab dah dia ni tadi. Sebab tu saya lebih suka kamu buat dalam bentuk jadual. Bila buat dalam bentuk jadual, boleh nampak. Jadi kamu boleh jawab kat sini. Nyatakan ion yang hadir dalam lautan aqueous. So nyatakanlah tadi ni, apa dia tadi? Cu2 plus, H plus, OH minus, SO4 2 minus. Okay, kalau asid sulfuric, H plus, SO4 2 minus, OH minus. H plus ada dua lah. So tak apalah sebut dua kali. Okey, bagi larutan kuprum 2 sulfat dan asid sulfuric. Dia buat dua sebab tadi ni dia kata ulang dengan menggunakan asid. So namakan ion yang bergerak ke katod. So kamu buat satu persatu. Buat dulu untuk kuprum 2 sulfat. Jawab ikut jadual tadi tu. Okey. Ni samalah. Apa yang saya buat dalam jadual tu semua ada. Kecuali persamaan ion keseluruhan tadi saya tak jawab. Okey, so beginilah apa yang berlaku. Okey. Keupayaan elektrod piawai begini. Okey, so siapa yang menang? Ini yang menang. So di katod siapa yang menang? Yang di bawah yang menang. Okey. Jadinya macam ni lah. Kalau dia tengok tak ada faktor apa-apa, so yang menang adalah faktor E0. So ini sama macam apa yang saya buat tadi. Okey, boleh lihat perlahan-lahan dalam buku teks muka surat 40. Okey, harap boleh jelas. So kena pasti di anod tadi tindak balas pengoksidaan, di katod tindak balas penurunan. Okey. So kita lihat pada faktor yang kedua, kepekatan. Okey. Faktor yang kedua, kepekatan. Maknanya dalam soalan tu dia memang dah bagi tahu dan kepekatan ni biasanya dia bermula dengan 1. Okey, 1 mol DM padu. Jadi kalau lihat di sini, okey, sama juga tuangkan ke dalam elektrolisis hingga setengah penuh, isikan tabung uji sehingga penuh dan telangkupkan. Sambungkan elektrod karbon, maknanya bukan elektrod luar biasa. Hidupkan suis, perhatikan dan rekodkan. Kumpulkan gas, okey. Lakukan ujian pengesahan, nak pastikan gas apa tu, ulang langkah. Okey. Jadi kita nak buat ni untuk asid hidroklorik. Kita nak tengok untuk faktor kepekatan. So sebelum itu senaraikan dulu ion yang hadir. So kamu dah pastikan dia adalah larutan. So ion apa hadir? Asid hidroklorik. Ion apa hadir? H plus Cl. Okey, ion H plus, ion Cl minus. Ada yang tertinggal ni Azli ni. Siapa nak bantu? OH minus. Yeah, very good. Okay. Clap. Okay. So ion yang hadir ada 3 ni lah. Sepatutnya ada lagi H plus lah tapi dah repeat balik so tak perlu. Okay, kemudian kita lihat ion spesifik kan hadir di mana. So kita buat jadual. Okay. Di anod, di katod. Okay, nak tahu siapa yang berada di anod? Negatif. Okay, so siapa yang akan pergi ke anod? Siapa yang akan pergi ke anod? Cl minus dengan OH. Ingat ya, anod memang dia punya terminal positif. Takut kamu confuse kat sini. Anod terminal dia memang positif. So dia akan tarik negatif. So-nya macam yang saya cakap tadi lah. Okay. Kalau kamu ada basikal, kamu yang bawa basikal tu Azli. Mana tak ada tu lah lukis basikal.
Okay, yang bawa basikal tu Azli. So yang akan datang dekat Azli ni Syawani, El, Yamin, dia akan datang. Zulaika, Badru buat tak tahu je. Tak naklah aku datang. Sebab ini cas positif, yang ini cas negatif. Dia tertarik. Okay. Jadi siapa yang hadir yang akan datang dekat anod ni? Ion Cl minus dan juga ion OH minus. Manakala di katot, sebab terminalnya negatif, dia akan tarik orang positif. So siapa? Siapa orang positif? H plus. Ion H plus. Okay, very good. Jadi sekarang kita dah nampak dah. Anod ada persaingan, katot menang tanpa bertanding. Jadi kita akan buatlah ion terpilih. Terpilih untuk apa? Untuk dinyah cas. So, ion Cl minus kah? OH minus kah? Kalau berdasarkan E node, kita akan tengok E node. So kalau kita tengok E node, Cl minus dan OH minus, yang menang OH minus. Tetapi bila ianya berdasarkan kepekatan, makna kata pekat lah. Kalau macam tadi saya cakap, bila air oren tu pekat, yang banyak air ke oren? Oren. Oren. So kalau ion ini pekat, yang banyak Cl minus ke OH minus? Cl. Ya, Cl minus. Cl. Okay, yang banyak, yang pekat adalah Cl minus. Sebab dia kata asid hidroklorik pekat. So yang akan terpilih ion Cl minus, manakala H plus menang tanpa bertanding. Okay, kemudian lepas dah terpilih, mesti buat setengah persamaan. Okay, so daripada daripada sini Cl minus, ingat clue dia dalam air, siapa yang keadaan berion, dia akan jadi sebaliknya. Okay, so Cl minus akan jadi Cl2, H plus akan jadi H2. Macam itulah ibaratnya. So kita letakkan ionnya, elektronnya. So kita tahu anod akan kehilangan elektron. So jadi kita akan tulis macam ni lah. Okay, kita akan tulis Cl2 tambah elektron. Manakala katot akan terima, so kita akan buat tambah elektron. Okay, kemudian baru kita imbangkan. Ni dua, ada Cl ni ada dua, maknanya ada dua Cl macam ni. So kat sini pun ada dua lah. So 2 Cl. So ada negatif 1 darab 2, so ada 2 elektron. Sama juga macam di sebelah ni, kita imbangkan. Okey. Jadi bila tengok setengah persamaan, kita tengok pula pemerhatian. Pemerhatian Cl2. So Cl2 ni gas warna apa ya? Gas ni warna apa? Siapa ingat? Gasnya warna apa? Colorless Perang. Perang. Kuning, kuning Tidak pucat. berwarna. Kuning pucat. Kuning Oh, pucat. Kuning pucat. Kuning pucat. Dia warna, tak tahulah macam kata kuning kehijauan, macam tu lah. Tapi dia bukan tidak berwarna. Tidak berwarna ni oksigen, hidrogen, tu tidak berwarna. Kalau bromin, perang. Kalau klorin, dia akan warna kuning Pucat. kuning hijau ke apa, saya tak ingat dah tengok. Kadang ada buku kuning cair. So kamu buat je gas berwarna gas kuning kehijauan. Yang ini pula hidrogen. So gas apa? Gas tanpa warna. Colorless. Gas tanpa warna terhasil. Okey. Kena sebutlah gelembung gas kuning kehijauan.
gelembung gas tanpa warna. Okey. Kemudian namakan hasil. Barulah buat apa dia namakan hasilnya? Gas klorin. Yang ini pula gas hidrogen. Begitulah cara jawabnya. Tapi kena ingat satu perkara, faktor itu pentingnya adalah pada perkara kedua. Pertama, ion hadir. Kedua, ion yang terpilih tu berdasarkan faktor. Macam saya cakap tadi ni, Azli datang sekolah bawa basikal mahal. Datang sekolah bawa basikal mahal. Azli ni lelaki. So yang akan tertarik dekat dia mestilah perempuan. Siapa? Semua perempuan yang ada. Kalau ada 10-10 lah. So semua akan tertarik sebab negatif. Tapi Azli boleh pilih satu je yang boleh naik basikal dengan dia. Sebab tempat duduknya satu. Jadi dia akan pilih berdasarkan faktor apa? Berdasarkan faktor yang paling pandai. Siapa paling pandai ujian naik dengan aku? Okey, tak nak paling pandai. Siapa yang paling kuat makan? Faktor kuat makan. Siapa terpilih? Tak nak. Nak faktor kuat nangis. Siapa nangis paling kuat sekali? Dia terpilih. Gitulah. Berdasarkan faktor apa yang hendak dipilih. Itu paling penting. Okey? Yes. Ada soalan? Cikgu. Ya. Hari tu kan saya masuk kelas. Lepas tu cikgu tu cakap, cikgu tu ada bagi satu faktor untuk pemilihan. Dia bagi Katuk satu faktor, anak 3 faktor. Okey, lepas tu? Lepas tu, faktor pertama, jenis elektroid. Dia cakap kalau logam, pilih logam. So kalau tak ada logam, faktor kedua, kepekatan elektroid. Dia 0.01 ke atas pekat. Lepas tu kalau CBI tu maksudnya klorin, bromin dengan iodin. Kalau ada CBI tu pilih CBI antara CBI tu. Kalau yang ketiga tu kemudian SEK tu kedudukannya K plus, natrium plus. Dia ada banyak dia punya SEK tu. Dia punya. Ya. Itulah yang SEK itulah yang okey, dulu memang kita panggil SEK siri elektrokimia, tapi sekarang dah tak ada siri elektrokimia, kita panggil siri keupayaan elektrod. Jadi ni sekarang ni kamu baru masuk 2 sahaja. Okey, kita ada 3 faktor. So kalau kamu tengok dekat buku teks, okey, tadi kita tengok ada 3 faktor kan? Faktor pertama nilai E0, faktor kedua kepekatan, dan faktor ketiga adalah jenis elektrod. Jadinya kamu tak payah tengok langsung dekat katod. Tak perlu tengok dekat katod. Sebab apa? Sebab anod yang terlibat dalam binyah cas. Katod hanya menerima elektron. Okey? Jelas Jangan pedulikan katod. Siapa yang terlibat untuk binyah cas semua berlaku dekat anod. Kalau kamu perhatikan pun dekat sini, okey? Berbezanya pada penyataan dekat anod. Katod semua sama. Jangan pedulikan katod. Tak ada faktor, tak ada kaitan dengan katod. Faktor semua kaitan dengan anod sahaja. Jadi kita dah belajar 2. Faktor pertama tadi, siri keupayaan elektrod, iaitu yang nilai E0 dia. So sila ingat nilai E0. Okey. Nilai E0 untuk menentukan ejen penurunan. Okey, kita dah tak pakai lagi dah siri ke SEK, siri elektrokimia dah tak pakai. Silibus kamu ke SSM, kita pakai siri keupayaan elektrod, SKE. So tengok pada siri keupayaan elektrod, ejen penurunan yang paling atas ataupun yang paling negatif nilainya akan terpilih. Okey, untuk dinyahcaskan di anod. Okey. Manakala di katod, dia tetap akan follow SKE. Semua di katod akan follow SKE. Siri keupayaan elektrod. Kalau faktor tu adalah faktor kepekatan, kita tak pakai faktor SKE ni. Okey? Kita tak pakai faktor SKE, kita tengok siapa yang pekat. Kalau yang pekat,
Memang dia kata itu yang pekat, jadinya ion tu yang akan terpilih. Contoh, kalau antara ion, saya bagi apa-apa namalah A plus dengan, A minus. Ion A minus dengan ion OH minus. Kita tahu OH minus mewakili air. A minus mewakili bahan itu. Jadi bila dia pekat, A minus terpilih. Okey? Kemudian kalau faktor ketiga, faktor elektrod. Okey? Faktor elektrod biasanya kalau dia mention di situ elektrodnya kuprom. Okey? Kalau dia mention faktornya kuprom, elektrodnya kuprom, so kamu boleh tengok bersama-sama saya dekat buku teks, muka surat, surat apa? Manakah? Muka surat 42. Okey? Muka surat 42. Okey, so kita dah tengok tadi seri keupayaan elektrod, kalau faktor kepekatan pun kita dah tengok. So kita tengok pula untuk faktor seterusnya, faktor elektrod. Muka surat 42. So lihat muka surat 42. Okey, dia kata kat sini dia pakai elektrod kuprom. Macam mana nak tahu ni betul dekat sini elektrod kuprom. Okey, jadi bila dia pakai elektrod kuprom, okey, tak ada kat situ. Okey, so saya buat sekali terus kat sini. Sama juga soalan dia pakai kuprom 2 sulfat. Okey, kalau tadi, so kita tengok senaraikan dulu ion yang hadir. Cu2 plus, SO4 2 minus, H plus, OH minus. So daripada sini, kamu kenal pasti. Yang mana pergi ke anod. So inilah anod. Yang mana pergi ke katod? Inilah. Okey. Ini pergi ke katod. So lebih mudah buat dalam bentuk jadual. So buat dalam bentuk jadual, ion hadir di anod. Benda sama juga. Okey. Ion yang hadir di katod. So siapa? Senaraikan. Mesti buat ion SO4 2 minus dan ion OH minus. Senaraikan semua anionnya. Kemudian di katod ion H plus dan ion Cu2 plus. Okey? Jadinya ion yang terpilih, okey, di sini. Di sini perhatikan betul-betul. Sebab dia kata pakai elektrod kuprom. Okey, elektrod paling canggih. Jadi bila elektrod ni paling canggih, dua-dua ni tak diterima. SO4 2 minus tak terpilih, OH minus pun tak terpilih. Jadi siapa yang terpilih? Kuprom tu sendiri. Elektrod kuprom tu sendiri yang akan terpilih. So di katod, siapa yang terpilih? Katod apa-apa pun mesti guna siri keupayaan elektrod. Siapa yang paling bawah? Cu2 plus. So Cu2 plus terpilih. So apa-apa pun mesti baca soalan. Ion-ion yang sama. Tapi kalau dia kata ion tu pekat, so siapa yang akan terpilih? Kalau dia kata faktor elektrod, Cu terpilih. Jadinya setengah persamaan pun dah berubah. Kalau setengah persamaan, Cu dia akan jadi Cu2 plus. So yang sini Cu2 plus dia akan jadi Cu. So ingat di anod buang elektron. So letak belakang. Di katod terima elektron. So letak depan. Okey. So dapat kat sini hasil dia yang kita nampak pepejan, ion kuprom. Okey, so tak boleh tulis ion kuprom. Ion kuprom ni warna apa? Warna biru. So warna larutan tu lebih pekat. Keamatan ataupun kita boleh tulis dekat situ kalau dia sama, keamatan warna biru sama. Kenapa sama? Nanti kita tengok. Yang ini pula pepejan kuprom terenak. Okey.
Kamu kena tahu, saya ulang kat sini, Cu2 plus ni menyumbang kepada warna biru. Okey, so kalau saya terjemahkan dalam bentuk larutan, okey, larutan ini warna biru sebab dia kuprom 2 sulfat dan dia pakai elektrod kuprom. Dua-duanya elektrod kuprom. Okey. Kemudian sini tahu ni positif. So sini pun positif, ini negatif. So dia akan tarik ion-ion negatif. So dia akan tarik ion-ion positif. Okey. Ion negatif tertarik aja. Tapi disebabkan elektrodnya kuprom, so elektrodnya yang terpilih. Jadi elektrod kuprom ni dia menyumbang kepada Cu2+. Menyebabkan warna biru tu makin pekat. Cu2+ mewakili warna biru, so warna biru jadi lagi pekat. Okey. Tapi dalam masa yang sama dekat sini pula Cu2+ akan menyumbang kepada warna pepejal warna oranye. Ada terenak. So Cu2+ dia dah habis juga. So dia macam jadi timbal balik. Macam nak cakap Cu jadi Cu2+. Cu2+ jadi Cu balik. So warna birunya tak nak kata makin pekat tidak, makin cair pun tidak. Sebab dia saling bertukar lah. Faham tak maksud saya? So kat mata warna birunya tidak berubah. Okey. Faham tak? Kita dah sentuh tiga faktor. Faktor pertama, faktor siri kekayaan elektrod. Yang faktor kedua, kepekatan. Dan faktor ketiga, elektrod. So ingat, yang berubah adalah di anod sahaja. Anod sahaja yang berubah dekat dia punya pemilihan ni. Di katot still guna siri keupayaan elektrod. Siapa yang paling bawah dalam siri keupayaan elektrod, dia akan terpilih. Macam kita tengok ni, sini Cu2+. Lagi, sini H+, yalah, tak ada persaingan, so dia lah menang. Kalau sini Cu2+ dengan H+, Cu2+ menang. Okey, katot tak terlibat. Yang terlibat hanyalah pada anod. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, boleh cuba buat buku buku nilam kamu tu. Okey, kamu buat. Saya akan hantarkan jawapan pada hujung habis sekolah nanti. Okey, tapi jujurlah. Kalau kamu main salin je nanti kamu tak akan belajar apa-apa. Cuba buat dulu, kemudian nanti kamu bandingkan. Saya akan bagi hujung sekolah, kalau kamu tak sempat kamu buat petang ke apa ke tak kisah. Nanti kamu bandingkan, tapi kamu attachkan pada Padlet tu. Saya perlu untuk kamu letak kat Padlet tu sebagai evidence untuk TP. Okay, saya akan tengok. So kamu perlu letakkan satu sahaja muka surat dalam tu. So, kamu boleh letakkan muka surat 44 dan 45. Ini kamu buat besok ke Sabtu Ahad pun tak apa, tak ada masalah. Okay? So, itu sahaja kelas kita. Okay? So, dah habis 1.4. Tapi kita boleh repeat balik minggu depan kalau kamu tak faham untuk ulang kaji. Okay? So, saya harap kamu fahamkan betul-betul buat benda ni kena perlahan-lahan. Kena satu persatu, kena tengok satu persatu.